Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya sama-sama dapat kita hadir pada pagi ini, ya, pagi Jumaat, untuk sama-sama kita meneruskan pengajian tafsir Al-Quranul Karim kita. Dan pada minggu lepas kita telah pun selesai membicarakan tentang surah Taha, ya, yang agak panjang, sama seperti mana kita membahaskan surah Al-Kahfi dahulu. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita akan memulakan surah yang baru, yang pendek sedikit daripada surah Taha, iaitu surah Ad-Dukhan. Jadi sebagaimana, ya, yang kita sedia maklum, sebelum ni kita pernah sebutkan bahawa pemilihan surah yang kita buat dalam kuliah kita ini ialah berdasarkan surah-surah yang menjadi amalan. Ya, surah-surah yang menjadi amalan yang mana ada kelebihan atau kisah atau fadilat atau mujarrabat, khasiat tertentu bagi surah-surah tersebut. Jadi untuk minggu ni dan yang akan datang kita memilih surah Ad-Dukhan, setelah kita berbincang pada minggu lepas. Jadi surah Ad-Dukhan ni kita sedia maklumlah maksudnya ialah asap, ya, asap. Ad-Dukhan. Dan surah Ad-Dukhan ini ialah surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah bermakna surah ini diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Ya, dan seingat saya tidak ada khilaf, ya, memang seluruh ulama sepakat bahawa ini adalah surah Makkiyah. Sama macam surah Taha dahulu kita pernah bincangkan, ya. Dan surah Ad-Dukhan ini terdapat perbezaan pandangan ulama dalam menentukan bilangan ayatnya. Di sisi ulama Kufi, ya, di sisi ulama Kufi, ulama Quran di Kufah, iaitu di Iraq, bilangan ayatnya 59 ayat. 59 ayat. Manakala di sisi ulama Basrah, ulama Basriyin dipanggil, bilangannya ialah 57 ayat. Manakala di sisi ulama yang lain ada yang mengatakan bahawa bilangan ayatnya 56 ayat. Jadi perbezaan bilangan ayat ini bukanlah makna kata ada satu ayat kurang ke, bukan. Ayatnya sama aja. Semua, siapa pun di kalangan Basrah ke, Kufah ke, siapa pun di kalangan ulama yang kita sebutkan tadi, kalau mereka baca surah Ad-Dukhan ni, memang mereka akan bacalah semua ayat. Cuma perbezaan bilangan ayat ni ialah disebabkan perbezaan penentuan waqaf dan ibtidak. Ada yang menganggap dua ayat tertentu itu sebagai satu ayat, dan ada yang mengatakan itu adalah dua ayat yang berasingan. Kalau kita biasa dengar khilaf berkenaan dengan surah Al-Fatihah, maka kita akan faham perkara ni, ya. Ada yang mengatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Ada yang makna kata memisahkan dua ayat itu. Tapi bagi qiraat kita mengatakan bahawa itu adalah satu ayat. Sebab tu kalau yang mampu maka hendaklah dibaca sepenuhnya tanpa berhenti. Sebab bagi kita itu adalah ayat yang sama, iaitu ayat ke-7. Bermula daripada siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Jadi kalau macam tu,
kalau 2 ayat disekalikan jadi kuranglah 1 ayat. Tak. Sebab qiraat kita ambil bismillah tu sebagai ayat pertama. Nampak? Jadi kalau kita faham isu khilaf di kalangan ulama dalam masalah dalam surah Fatihah, macam itulah juga dalam surah Ad-Dukhan, surah-surah yang lain yang ada khilaf dari segi penentuan bilangan ayatnya, faktornya adalah bukan kerana tertinggal 1 ayat ke atau kawan ni terlebih 1 ayat ke, tak, ayat yang sama semuanya. Cuma bezanya adalah dari segi penentuan waqaf dan juga ibtidak. Penentuan sama ada 2 ayat ni dikira 1 ayat yang sama ataupun 2 ayat yang berasingan. Itulah dia punya faktornya, sebabnya. Baik. Kemudian surah Ad-Dukhan ini turunnya kronologi, maknanya kata turutannya dari segi kronologi penurunan ayat ini sama seperti mana yang ada dalam mushaf. Kalau kita lihat dalam mushaf, surah Ad-Dukhan ni selepas Az-Zukhruf dan Az-Zukhruf selepas Asy-Syura, sama. Dari segi penurunannya pun elok, cantik. Dia ikut sama. Dia tak berbeza. Memang turun dahulu surah Asy-Syura, kemudian Az-Zukhruf, kemudian Ad-Dukhan. Cantik, elok. Maknanya sama, susunan dalam Quran sama seperti mana susunan ataupun turutan turunnya ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tak berlaku dalam sesetengah surah yang lain. Kadang-kadang surah yang lain dia turun awal tapi dalam mushaf dikemudiankan, atau dia turun kemudian tapi dalam mushaf didahulukan. Dia tak sama. Tapi yang ni Asy-Syura, Ad-Dukhan, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan elok, dia turun memang begitulah turutannya sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Baik. Tema yang dibicarakan dalam surah Ad-Dukhan apa dia? Pertamanya ialah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji zatnya, bahawasanya dia yang menurunkan Al-Quran, dia yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua ialah penceritaan tentang kesudahan orang yang baik dan orang yang kafir. Orang yang kafir lah lebih tumpu pada kesudahan orang-orang kafir Quraisy. Itu akan disebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Yang ketiganya ialah surah Ad-Dukhan ini turut menyentuh tentang kisah Nabi Musa dan juga Firaun. Surah Ad-Dukhan tidak sunyi daripada kisah Nabi Musa. Seperti mana kita sebutlah dalam surah Toha yang lalu. Kan, panjang dalam surah Toha kisah Nabi Musa AS. Boleh katakan setiap juzuk dari juzuk 1 sampailah 30, setiap juzuk tu ada sahaja kisah Nabi Musa AS dalam setiap juzuk, sama ada sikit ataupun banyak. Itulah beberapa tema dalam surah Ad-Dukhan. Jadi surah Ad-Dukhan dia tak panjang pun, pendek je. Baik, kelebihan surah Ad-Dukhan ini pun kita telah sebutkan pada akhir kuliah yang lalu. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan surah Ad-Dukhan. Di antaranya sabda Nabi SAW, man qara'a Ad-Dukhan fi lailatul Jum'ah asbaha maghfuran lah. Siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat, maka dia berpagi-pagian dalam keadaan diampunkan oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan bahawa man qara'a Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malakin. Siapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada satu malam, yang ni tak disebutkan malam Jumaat, satu malam, umum sahaja, apa-apa malam pun, maka apabila dia berpagi-pagian, 70,000 malaikat akan beristighfar untuknya. 70,000 malaikat akan memohon keampunan bagi pembacanya. Dalam hadis yang lain, man qara'a Hamim Ad-Dukhan lailatal Jum'ah au yaumal Jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat atau hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan binakan baginya satu rumah, satu mahligai lah kalau dalam syurga, satu mahligai di dalam syurga. Jadi daripada 3 hadis ni dapat diketahui bahawa ada riwayat yang mengaitkan pembacaannya dengan malam Jumaat, ada yang meluaskan lagi dengan mengatakan malam Jumaat dan hari Jumaat, malam dan hari Jumaat, dan ada yang menyebutkan secara umum, lebih umum daripada itu, menyebutkan fi lailatin, pada mana-mana malam.
pada mana-mana malam, sebab didatangkan dengan lafaz nakirah tanpa alif lam, maka ia menunjukkan umum. Man qara'a ad-dukhan fi lailatin, pada mana-mana malam. Siapa yang baca ad-dukhan pada mana-mana malam, tak kisah. Jadi daripada ketiga-tiga hadis ini dapat disimpulkan bahawa ada kelebihan. Walaupun kebanyakan riwayatnya adalah dhaif, tetapi ada satu riwayatnya, kalau kita ingat pada minggu lepas kita pernah baca satu hadis yang mana riwayat tersebut dia tak dhaif. Yang dinilai oleh guru kami lah, Syekh Dr. Rifat Fauzi. Dan bila digabungkan dengan riwayat-riwayat yang lain, maka dapatlah kita simpulkan adalah kelebihannya, iaitu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dibina mahligai dalam syurga. Ya. Jadi eloklah kita baca, seboleh-bolehnya kita baca setiap malam. Kalau tak mampu maka baca malam Jumaat. Kalau tak mampu juga maka boleh kita baca malam Jumaat atau pagi Jumaat. Kita boleh rancanglah mana satu. Kalau tak boleh malam, kita buat pagi. Jadi fleksibel sikit. Baik. Okey, kita baca surah. Ya. Saya nak tanya sikit. Yang Ustaz kata tadi, ketiga-tiga hadis tu semua dhaif ke? Kitab tu saya tak bawa. Dalam kitab yang saya bawa minggu lepas tu, dia ada dia punya statusnya tu. Yang tu saya tak bawa. Tapi secara umumnya kebanyakannya dhaif lah berkenaan dengan surah Ad-Dukhan. Tapi ada satu riwayat, salah satu daripada riwayat tu dia tak dhaif, sama ada sahih ataupun hasan. Jadi bila ada satu yang okey, sahih ataupun hasan, maka yang lain tu ditarik sekali. Menjadi hasan li ghairi atau sahih li ghairi. Dan sebenarnya pun bab berkenaan dengan kelebihan ayat Quran, dia memadai hadis dhaif sebenarnya. Sebab tu dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir, dalam mukadimah satu surah tu, para ulama tafsir dia akan bawakan hadis tentang kelebihan surah tersebut sekali pun dhaif. Walaupun dhaif. Contoh dalam tafsir Qurtubi, ketiga-tiga hadis ni ada. Jadi memadai hadis dhaif dalam bab kelebihan surah dan sebagainya. Begitu juga dengan kelebihan sahabat, kan, kelebihan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah, dia memadai hadis dhaif, kelebihan amalan dan sebagainya. Ya. Okey. Baik. Seperti biasa saya akan baca dahululah insya-Allah, dan kita akan lihat makna di sebalik ayat yang kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Baik, sampai situ dahulu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan Hamim. Dan kita telah sebutkan berkali-kali sebelum ni bahawa huruf-huruf seperti Hamim, Yasin, Taha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Kaf Ha Ya Ain Sad dan sebagainya, ini semua dipanggil huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang terpotong-potong, terputus-putus. Kenapa dipanggil dengan nama huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong? Sedangkan dari segi tulisan khatnya kita tengok elok je bersambung, tak ada putus pun, kan? Ha dengan mim elok bersambung, Yasin elok bersambung. Jadi celah mana yang dikatakan putus? Kata ulama, maksud yang dikatakan sebagai huruf terputus-putus atau terpotong-potong itu, maksudnya ialah gabungan di antara dua huruf itu tidak membentuk sebarang makna. Kalau kita gabungkan ha dengan mim, apakah menghasilkan sebarang makna? Tak ada. Kalau ada pun di sisi Allah lah. Ada ulama yang menafsirkan ha mim ni maksudnya sekian-sekian. Tetapi yang tahunya Allah lah. Setakat yang kita tahu tak adalah. Itu maksud dia. Jadi walaupun dia bercantum, tapi dia sama seperti
terputus sebab tak ada kaitan ha dengan mim. Dia berbeza dengan huruf dengan contoh kita kata ba, ya, ta. Kita letak ba, ya, ta. Gabungan 3 huruf itu membentuk makna iaitu bait, rumah. Kan? Jim, nun, ta. Ta marbutah. Membentuk satu makna jannah ataupun junnah, perisai, ataupun jinnah, kegilaan, gila, jinnah. Junnah, jannah, jinnah. Jadi gabungan huruf itu membentuk, bila disambungkan ada makna. Tapi huruf-huruf seperti ini digabungkan tak ada makna. Kalau ada sekalipun Allah sahaja yang mengetahuinya. Kerana itulah dipanggil huruf muqatta'ah. Ya, bukan dari segi khat tetapi dari segi makna yang dimaksudkan dengan huruf muqatta'ah itu. Dan kita telah sebutkan sebelum ni, ya, para ulama, ya, banyaklah pendapat berkenaan dengan tafsiran huruf-huruf muqatta'ah ini. Ada di antara mereka yang cuba, ya, untuk mendapatkan maknanya, cuba untuk mencari riwayat, kiranya ada riwayat yang menghuraikan maknanya. Maka adalah riwayat mengatakan bahawa Taha itu maksudnya ialah ya rajul, kan, mengikut bahasa setengah kabilah. Begitu juga dengan Yasin, ada yang mengatakan bahawa Yasin maksudnya ialah ya insan, mengikut bahasa ataupun logat setengah kabilah Arab. Ada yang cuba menghuraikan maknanya dengan mencarilah sedaya upaya mereka riwayat-riwayat tersebut, sekalipun riwayat itu dhaif dan sebagainya. Dan ada juga sebahagian ulama yang mereka serah saja pada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang lebih selamat bagi kita orang awam. Jadi, ya, kita memilih bahawa Hamim ini kita serahkan saja maknanya pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tak ditaklifkan untuk mencari maknanya. Lebih-lebih lagi riwayat yang menyebutkan tentang makna huruf-huruf muqatta'ah ni kebanyakannya adalah dhaif. Dan apabila kita mengatakan bahawa kita tak tahu maknanya, bukan bermakna tidak ada fungsi. Dia beza. Fungsi ada. Ya, walaupun kita tak tahu maknanya tetapi ada fungsinya. Ya, macam contoh Syekh Tantawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya di sini, beliau lebih cenderung pada memilih pendapat yang mengatakan wallahu alam. Maknanya ialah wallahu alam. Tetapi dari segi fungsi, beliau kata ada fungsi. Fungsinya ialah untuk apa? Untuk mencabar orang-orang musyrikin Quraisy. Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu pada mereka bahawa Hamim, Yasin dan sebagainya ini semua adalah huruf-huruf yang kamu sendiri tahu. Huruf-huruf ni kamu sendiri kenal. Itu adalah daripada bahasa kamu sendiri. Tetapi kamu sendiri tak dapat mendatangkan yang semisal dengannya. Datangkan surah yang semisal dengannya. Tak akan mampu. Begitu juga musyrikin Quraisy mendakwa bahawa Nabi SAW mengambil Quran ini copy paste daripada karya sastra dulu, ataupun baca kitab dahulu, ataupun baca prosa ke apa ke daripada tamadun-tamadun lain. Maka dengan adanya Hamim, Alif, Lam, Mim dan sebagainya, seolah-olah Allah Ta'ala nak katakan pada musyrikin Quraisy, kalau kamu kata bahawa ini adalah copy paste daripada karya atau tulisan orang-orang terdahulu, maka datangkan. Datangkan contoh yang semisal dengannya. Ada tak? Mana-mana karangan ke, surat menyurat ke, prosa ke, cerpen ke, syair ke, sajak ke, daripada orang Arab ataupun bukan Arab yang dimulakan dengan huruf-huruf sebegini. Ada tak? Tak ada. Maka pasti itu adalah menunjukkan bahawa memang Nabi SAW tidak mengambil daripada sumber yang lain, memang daripada Allah. Sebab itu Nabi SAW kekalkan Hamim, Alif, Lam, Ra. Kalau Nabi SAW sendiri yang buat apa Nabi SAW nak mulakan dengan Hamim? Buat apa? Kan? Mestilah ada suatu zat yang menyuruh Nabi SAW untuk mengekalkannya. Bila setiap kali Nabi SAW baca Yasin, Nabi akan baca Yasin. Maknanya tak dibuang. Maknanya adalah sebab kenapa. Maknanya adalah satu kuasa yang maha hebat yang menyuruhnya supaya buat macam tu. Sebab kita sebagai orang awam, apa kita nak mulakan ucapan kita dengan A, B, C macam tu? Tak ada kan? Tak ada sebab. Bila Nabi SAW sentiasa baca benda tu, maka itu menunjukkan itu daripada Allah. Kalau bukan daripada Allah, pasti Nabi tak akan buat. Maka itu membuktikan kebenaran Nabi SAW dan apa yang Nabi SAW bawa, iaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wal kitabil mubin. Demi kitab yang menjelaskan. Ya, demi kitab yang menjelaskan. Jadi ini adalah sumpah. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quranul Karim. Ya. Jadi waw di situ ialah wawul qasam.
waw sumpah. Sebab itu wal kitabi, berbaris bawah. Seperti wal asri was samaa'i dzatil buruj. Jadi wawul qasam ni mesti selepasnya itu baris bawah. Itu beza dia dengan waw biasa yang bermaksud dan. Kan kita biasa belajar waw ni maksudnya dan. Dia ada banyak makna, di antaranya dan, di antaranya demi. Di sini demi. Sebab itulah dibariskan dengan baris bawah, membezakannya dengan waw yang bermaksud dan. Wal kitabil mubin, demi kitab yang menjelaskan. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan segala bentuk kebenaran di dalam Al-Quranul Karim. Maka disifatkan sebagai Al-Mubin, yang menjelaskan. Quran itu sendiri jelas dan berfungsi, berperanan menjelaskan kebenaran kepada umat manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya, iaitu Al-Quran. Nya tu kembali pada Al-Kitabil Mubin, menurunkannya fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang diberkati. Di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menekankan, membawakan taukid, penekanan dalam ayat ini. Pertama ada inna, sesungguhnya. Jadi menunjukkan kenyataan ini bukan main-main, bukan tipu, bukan dusta, kerana ada inna. Semua ayat ada inna maknanya ayat penegasan, ayat taukid. Inna, sesungguhnya. Kemudian inna, dalam na tu ada nahnu kan, ada kami, sesungguhnya kami. Kemudian anzalnahu, ada sekali lagi kami. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak jelaskan, nak tegaskan bahawa Quran ini memang kami, memang kami. Dua kali Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami yang menurunkan Quran. Sebab inna tu dalam tu ada na, kami. Anzalna, dalam tu pun ada na juga, kami. Maka Allah Ta'ala nak tegaskan, nak tekankan pada kita, memang Quran itu bukan daripada yang lain, memang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Anzalnahu, kami turunkannya, iaitu Al-Kitabil Mubin, iaitu Al-Quran, fi lailatin mubarakah, pada satu malam yang diberkati. Jadi ulama berbeza pandangan dalam menentukan maksud malam yang diberkati ini malam apa. Kebanyakan ulama mengatakan maksudnya ialah malam Lailatul Qadr. Kerana kita sebaik-baik tafsir ialah kita menafsirkan Quran dengan Quran. Dalam surah Al-Qadr memang Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang masukkan je lah ayat tu dalam ayat ni. Kan sama je tu. Inna, anzalna, sama. Fi lailatul qadr, fi lailatin mubarakah. Substitute je. Kita masukkan dia jadi ngam. Ayat tu dengan ayat ini. Jadi itu menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan lailatin mubarakah, malam yang diberkati, itu ialah malam Lailatul Qadar. Dan pastinya lah memang malam Lailatul Qadar ialah malam yang diberkati. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kesejahteraanlah ia. Maknanya malam tu penuh dengan kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, sehinggalah matahari naik. Maknanya sampai ke subuh. Maka sepanjang malam tu malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan bulan Ramadan tu sendiri pun adalah bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab Al-Quranul Karim. Itu pandangan jumhur ulama. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahawa Lailatul Mubarakah itu malam yang diberkati, yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah malam nisfu Sya'ban. Satu riwayat daripada Ikrimah mengatakan demikian. Dalam satu riwayat seperti mana yang dinukilkan dalam tafsir Ibn Katsir, bahawa Ikrimah berpandangan bahawa Lailatul Mubarakah maksudnya ialah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Tapi kita sedia maklumlah bahawa menafsirkan Quran dengan Quran itu lebih aula, lebih wajar. Jadi pendapat jumhur itu lebih tepatlah. Tetapi tidaklah menafikan bahawa malam nisfu Sya'ban itu mempunyai keberkatan. Tidak bermakna bila kita menafsirkan ayat ini dengan Lailatul Qadar, bukan malam nisfu Sya'ban, maknanya kita menolak adanya kelebihan nisfu Sya'ban. Tak, nisfu Sya'ban memang ada kelebihan. Memang ada kelebihannya sendiri. Imam Al-Baghawi datangkan riwayat dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, berkenaan dengan kelebihan malam nisfu Sya'ban, di mana
ada hadis menyebutkan bahawa ya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Syaban. Sehingga ke langit dunia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan setiap manusia, ya, yang melainkan orang yang mana dalam hatinya ada permusuhan ataupun dia adalah orang yang mensyirikkan Allah. Dua golongan ni tak akan dapat keampunan pada malam nisfu Syaban. Itu yang kadang-kadang bila nak masuk nisfu Syaban tu kan, banyak orang ni kan tulis WhatsApp tu kan, saya minta maaf hujung rambut, hujung kaki kan. Semoga kita diampunkan oleh Allah. Okey, tak apalah, baguslah. Kan? Sebab kita takut kalau kita ada permusuhan, malam nisfu Syaban tu kita tak dapat keampunan. Dan Imam Syafi'i pun mengatakan ya, dalam kitab Al-Um bahawa telah sampai pada aku riwayat bahawa 5 malam dimakbulkan doa. Pertama ialah malam 1 Rejab, yang kedua nisfu Syaban, ketiga malam Hari Raya Aidil Fitri, keempat Hari Raya Aidul Adha, yang kelima ialah malam Jumaat. 5 malam ini makbul kalau mengikut riwayat yang sampai pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi apa pun kita berpegang pada pendapat jumhur lah, yang mengatakan bahawa Lailatul Mubarakah, ya, Lailatul Mubarakah maksudnya ialah malam Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Kamilah yang memberikan peringatan. Jadi munzirin berasal daripada kalimah inzar, yang bermaksud mengkhabarkan sesuatu yang di dalamnya itu ada unsur menakut-nakutkan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ancaman, yang mengkhabarkan pada kita bahawa adanya azab neraka dan sebagainya dalam Quran. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang reka-reka. Allah Taala sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan saja. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diperincikan setiap urusan yang hakim, yang bijaksana, urusan yang penuh hikmah. Hakim berasal daripada hikmah, iaitu yang mengandungi hikmah, mengandungi kebijaksanaan. Jadi setiap perkara diperincikan pada malam Lailatul Qadar. Ini pun antara sebab kenapa sebahagian ulama kata Lailatul Mubarakah itu ialah malam nisfu Syaban. Sebab memang ada riwayat mengatakan bahawa pada malam nisfu Syaban, ya, dizahirkan takdir Allah pada tahun itu. Jadi ada jugalah mereka punya ni kan sebab. Tetapi kalau kita lihat pada Lailatul Qadar, ya, memang pada malam Lailatul Qadar, dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukilkan daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, dituliskan ketetapan yang utama. Allah Subhanahu Wa Taala akan zahirkan takdirnya. Sebenarnya kehendak Allah memang dah sejak azali lagi lah, tapi dizahirkan kepada para malaikat, ya, apa yang berlaku sepanjang tahun tersebut, sama ada yang baik ataupun yang buruk, sama ada rezeki ataupun ajal. Kata Ibn Abbas, hatta orang yang nak pergi haji pada tahun tersebut pun, malam itulah yang akan malam itu akan dikeluarkan senarainya, diisytiharkan kepada para malaikat. Itulah tafsiran bagi fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut diperincikan setiap perkara yang penuh dengan hikmah. Jadi kalau kalau kita teringin pergi haji, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar, malam tu kita doalah kepada Allah, ya Allah, pilihlah saya untuk pergi haji tahun ini. Ya, InsyaAllah beberapa bulan selepas itu pergilah kita haji. Kan tak lama kan, lepas Ramadan, Syawal. Syawal tu orang dah siap, orang dah dapat surat apa semua, dapat tawaran. Ramadan pun dah ada orang dapat surat rasanya. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan dapat pergi. Ya, begitu juga riwayat daripada Al-Hasan, Mujahid, Qatadah, mereka semua pun mengatakan demikian. Cuma mereka tak sebutlah haji, mereka kata semua perkara. Baik, buruk, rezeki, ajal, siapa yang akan mati tahun itu, siapa yang panjang umur, semuanya akan diisytiharkan pada malam tersebut. Itulah yang dimaksudkan dengan fiha yufraqu kullu amrin hakim, seperti mana yang dinukilkan dalam tafsir Al-Baghawi. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, amram min indina, sebagai perintah daripada sisi kami. Inna kunna mursilin. Ya,
sesungguhnya kamilah yang mengutuskan Rasul. Jadi segala perintah-perintah, keputusan-keputusan itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasul-rasul yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Bukannya mereka datang sesuka hati mereka, tidak. Inna kunna mursilin. Sesungguhnya kamilah yang mengutuskan. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi, rahmatan mir rabbika innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat daripada Tuhan kamu, sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi penurunan Al-Quranul Karim, begitu juga dengan segala hukum hakam yang terkandung di dalamnya, sebenarnya adalah rahmat untuk kita semua. Bukannya menyusahkan kita, tapi sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi bila Allah Taala kata innahu huwas samiul alim, menunjukkan bahawa dah dia yang dengar, dia mendengar segala-galanya dan dia mengetahui segala-galanya. Apa yang telah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku, semua dia tahu. Jadi buat apa kita nak ragu lagi bahawa Quran itu adalah rahmat, rahmatan mir rabbik. Orang-orang yang menolak Al-Quran, mereka tak faham benda tu. Mereka menyangka bahawa itu adalah satu beban, satu azab, satu perkara yang menyusahkan. Sebab tu Nabi SAW ketika mendapat wahyu, Abu Jahal dan juga An-Nadr ibn al-Harith mengatakan bahawa Tuhan kamu ni hanya turunkan Quran pada kamu nak menyusahkan kamu. Kan? Hanya sekadar nak menyusahkan kamu je sebenarnya, buat kamu jadi susah. Tengok kami ni ikut agama nenek moyang. Kan? Bukan susah pun. Boleh makan sesuka hati kami, boleh minum sesuka hati kami, boleh pakai sesuka hati kami, boleh buat apa-apa saja. Kamu terikat dengan Quran. Itu yang Allah Ta'ala turunkan. Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami menurunkan Quran ke atas kamu supaya kamu mendapat susah. Kan? Bukan kami nak susahkan kamu wahai Muhammad, tapi kami nak memudahkan kamu dan mengatur kehidupan manusia supaya semuanya elok. Maknanya kata semuanya bersistem bila ada Al-Quranul Karim. Itulah rahmatan mir rabbik innahu huwas samiul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tadi sebelumnya ayat ke-6 Allah Taala bagi tahu sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian diterangkan lagi, dia itu ialah Rabbis samawati wal ard. Tuhan, iaitu pencipta, pemelihara, pentadbir, ya. Dia itu ialah Rabb, Tuhan, pemilik, pencipta, pemelihara as-samawat, langit-langit, wal ard, dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa dialah Rabb, dialah Tuhan, ya, di langit dan di bumi, dan apa-apa segala-galanya semuanya di bawah kekuasaannya, semuanya di bawah kerajaannya. Tak ada satu pun terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. In kuntum muqinin, jika kamu meyakininya. Di sini timbul persoalan. Bukan di sini saja, banyak dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala membawakan lafaz as-samawat dalam bentuk jamak. Sedangkan al-ard didatangkan dalam bentuk mufrad. Kan? Banyak dalam Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Lagi apa lagi? Banyaklah dalam Quran. As-samawat jamak, langit-langit, wal ard bumi. Jadi sedangkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa bumi pun ada lapis-lapis. Kan? Dalam hadis berkenaan dengan larangan mengambil mengambil tanah orang. Ini banyak berlaku kan. Sini mungkin taklah kalau di kampung-kampung. Di kampung-kampung dah buat rumah apa semua, tengok-tengok rupanya ambil sedikit tanah sebelah. Macam inilah kampung atuk saya lah kan. Dah lama duduk kan. Tapi bila nak bagi pada anak-anak kan, atuk tu nak bagi pada anak-anak, maknanya mak saya dan makcik-makcik yang lain,
Bila tengok rupanya ada terambil tanah sikit. Tapi itu lah kan, Tapi kalau dari awal lagi dapat dielakkan, itu lagi bagus. Sepatutnya begitulah. Tapi orang dulu kan mana tahu kan. Kena roboh. Memang wajar lah kena roboh sepatutnya. Ada satu kedai tu dekat Seksyen 7 tu kan, dia buat kedai lama dah, orang semua datang pun semua. Laku pun memang laku sungguh lah, niaga elok semua. Rupa-rupanya tanah kedai tu sebenarnya tanah surau. Memang sebelah tu surau, sedia maklum lah, tapi tak tahu pula tanah surau tu sampai meliputi kedai tu. Jadi nak pecahkan memang susah lah kan. Bukannya orang kedai marah, orang tempatan pun marah sebab tu tempat dia mengopi semua, tempat melepak semua kan. Jadi penyelesaiannya kata bayarlah bulan-bulan. Bayar bulan-bulan pada surau. Alhamdulillah selesai masalah. Kan. Nak ceritanya bahawa memang dalam hadis sebut bahawa bumi pun dia ada lapis, berlapis-lapis, 7 lapis. Kan dalam hadis berkenaan dengan larangan mengambil tanah orang kan. Man akhadha shibran min al-ard tawaqahullahu min al-aradin min sab'i aradin yaumal qiyamah. Siapa yang mengambil walau satu jengkal tanah orang secara zalim, mengambil satu jengkal pun bukannya banyak pun, sikit je, maka kata Nabi SAW, nanti di akhirat dia akan dililit, akan dibelenggu di lehernya dengan tanah itu dan 7 lapisnya. Dia nampak sikit je ambil kan, satu jengkal, tapi kalau diukur ke bawah kan panjang tu. Yang panjang itulah nanti dia akan dibelit pada lehernya. Tawakahullahu yaumal qiyamah. Allah akan lilitkan 7 lapis tanah itu di lehernya. Itu sebagai azab bagi dia. Jadi nak katanya bahawa langit dan bumi sama-sama ada 7 lapis. Cuma masalahnya, persoalannya ialah kenapa dalam Quran langit sahaja yang dijamakkan as-samawat, sedangkan bumi tidak. Bumi memang sentiasa sebut wal ard dalam Quran. Wal ard, wal ard, wal ard. Maka adalah beberapa jawapan yang dikemukakan oleh ulama. Saya nukilkan di sini beberapa jawapan lah yang mudah kita faham. Ada jawapan-jawapan yang susah, memang susah nak fikir apa maksud dia ni, susah. Saya pun susah, kalau orang awam lagi lah susah nak faham. Saya bawakan di sini beberapa lah jawapan yang mudah dipahami. Kan? Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahawa bumi, kalimah al-ard tidak dijamakkan, sedangkan as-samawat dijamakkan kerana jamak bagi al-ard itu dia kalimahnya berat. Apa jamak dia? Al-aradi ataupun al-aradun. Bagi orang Arab, kalimah tu berat pada lisan, susah nak sebut. Al-aradi, al-aradun. Jadi Quran bukan menyusahkan kita. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia. Maka lafaz al-ard dikekalkan. Dikekalkan. Ini yang mengatakan begini ialah Imam Abu Hayyan, salah seorang ulama tafsir dan juga ulama bahasa Arab. Dia kata lafaz jamak bagi al-ard itu iaitu al-aradi, tanpa nun, al-aradi ataupun dengan nun, al-aradun. Itu adalah thaqil, dia kata, berat. Bagi dia lah, orang Arab, bagi kita sama, Arab, bahasa Arab semua berat. Sebab bukan bahasa kita kan. Jadi Quran tidak membawakan jamak, sentiasa bawa mufrad, sentiasa datangkan dengan lafaz, dengan kalimah, dengan perkataan singular, al-ard. Itu satu jawapan. Satu jawapan yang mudah kita faham. Yang keduanya, ada juga sebahagian ulama berpandangan bahawa dia kata bumi ni walaupun ada 7 lapis sekalipun, tetapi nak dibandingkan dengan langit tu, Allah, kecil sangat. Kan? Kecil sangat. Mungkin nisbahnya seperti sebutir pasir di tengah-tengah padang pasir yang luas. Padang pasir itulah langit. Dan bumi itulah sikit tu, sebutir pasir. Dan sebutir itu pula nak dibahagikan 7 pula. Allah Akbar. Tak kata tak padan lah, tak kata kan, tak ada nampak macam jauh sangat beza. Oleh kerana itu bila menyebutkan langit, maka tak ada masalah kita nak kata as-samawat, kerana langit memang luas. Kalau dibahagi 7 pun masih nampak luas.
luas setiap 1/7 itu. Tapi kalau bumi nak dibandingkan dengan langit, bumi itu kecil. Kan? Jadi anggaplah 1. Walaupun ada 7. Anggap 1 je. Sebab dia kecil sangat. Tak dibandingkan dengan langit. Itu pun satu jawapan yang mudah difahami. Adalah jawapan lain yang lebih ni kan, lebih mencabar untuk kita faham. Tapi cukuplah tu sekadar 2 jawapan. Jadi kalau kita jumpa dalam Quran as-samawati wal ard, kita ingat balik 2 jawapan itu. Ya, itu pun antara perkara yang membuatkan kita tadabbur makna. Bila kita baca setiap kali jumpa as-samawati wal ard, kita ingat. Ustaz, Ustaz. Ya. Al-ard tu dia punya jamak dia macam mana nak edit Ustaz? Al-aradi. Alif lam. Alif lam hamzah lah, hamzah. Alif lam hamzah. Ra alif dad ya. Ra alif dad ya. Al-aradi. Jamak taksir Ustaz. Satu lagi al-aradun. Aradun hamzah ra dia tak ada alif. Tadi ada alif kan? Ra alif ara. Yang ni tak ada alif. Al-aradun terus. Adun. Dad waw nun. Dia susah mana? Sebab susahnya ra tu tebal, dad tu pun tebal. Tak tahulah kita Pada kita senang disebut. Satu lagi masalah dia kata apa ni? Jamak tu dia bercanggah dengan kias. Jadi wazan fa'lun. Kena tengok baliklah wazan fa'lun jamak dia apa. Kalau ikut kias. Dia bukan kias, dia sama'i. Memang kalimah tu diwarisi turun temurun secara dengar. Maknanya tidak boleh dimasukkan dalam kaedah. Dia terkecuali daripada kaedah jamak. Jadi orang Arab tak berapa berminat sangatlah untuk sebut benda tu. Sebab tu orang Arab pun kalau sebut bumi memang dia akan sebut mufrad al-ard. Dia akan sebut al-ard. Dia tahu jamak dia al-aradi tapi dia tak sebut. Ya. Okey. Jadi Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya, in kuntum muqinin. Ya, jika kamu betul meyakini. Muqinin asal daripada kalimah auqana yuqinu. Mufradnya muqin, isim fa'il bagi mufradnya ialah muqinin jamak. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan dan dia yang menghidupkan dan mematikan. Jadi yang menghidupkan, yang mematikan ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta walaupun malaikat dilantik untuk meniupkan roh dalam rahim ibu atau mencabut roh, malaikat malakul maut atau dipanggil sebagai Israel, itu pun sebenarnya dengan perintah daripada Allah. Jadi hakikat yang sebenarnya ialah yang menghidupkan, yang mematikan ialah Allah Subhanahu wa taala. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sama juga, ya, kembali balik pada awal tadi, innahu wasamiun alim. Maknanya Allah Taala terangkan lagi. Dia juga ialah Tuhan kamu dan Tuhan bapa-bapa kamu. Jadi kalau sebut bapa-bapa kamu ni, maknanya bapa kamu dan yang atas-atas lagi daripada itu. Maknanya nenek moyang kamu. Yang menciptakan mereka pun ialah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan abaikum, bapa-bapa kamu, maksudnya nenek kamu, moyang kamu, segala keturunan kamu yang awal-awal dahulu, al-awwalin, semuanya Rabbnya ialah Allah Subhanahu wa taala, penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian firman Allah Taala lagi, bal hum fi syakki yal'abun. Bahkan, bila kata bahkan bermakna sebaliknya. Apa yang akan disebutkan ni dia berbeza dengan sebelumnya. Sebaliknya, tadi dah sebagi tahu dah, Allah Taala yang ciptakan sekian. Sebaliknya, mereka iaitu orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi hum di sini, mereka ni maksudnya ialah musyrikin Quraisy. Sebab ayat ini kan diturunkan di Mekah.
sebelum hijrah. Jadi ceritanya adalah keingkaran orang musyrikin Mekah. Kata Allah Ta'ala, sebaliknya mereka iaitu musyrikin Quraisy bermain-main yal'abun fi syak, dalam keraguan. Maknanya mereka ni tak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka tak yakin bahawasanya yang menciptakan, yang memelihara, yang menjadi Rabb bagi sekalian alam, termasuklah datuk nenek moyang mereka, semua ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka syak, ragu-ragu, dan mereka yal'abun, mereka bermain-main. Maksud main-main maksudnya apa? Maksudnya mempersendakan. Sebab itulah kita ahli sunnah wal jamaah, kita tidak bahagikan tauhid kepada rububiyah dan uluhiyah seperti Ibn Taymiyah. Tak ada. Bagi kita sama aja. Ilah dengan Rabb sama. Sama. Siapa yang percaya bahawa Allah tu adalah ilahnya, maka dia percaya Allah juga adalah Rabb je. Siapa yang percaya bahawa Allah tu adalah Rabbnya, maka dia percaya bahawa Allah tu adalah ilahnya. Kalau di sisi Ibn Taymiyah, dia kata rububiyah dengan uluhiyah lain. Uluhiyah ni maksudnya kita meyakini bahawa Allah Ta'ala itulah yang layak disembah, satu-satunya yang layak disembah. Tapi rububiyah meyakini bahawa Allah Ta'ala itu Rabb, meyakini bahawa Allah Ta'ala itu Rabb. Jadi Ibn Taymiyah dan juga orang yang ikut dia lah, macam golongan Wahabi dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa musyrikin Quraisy meyakini bahawa Allah adalah Rabb, meyakini dan beriman dengan tauhid rububiyah, tapi tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Sebab apa? Sebab kata mereka, orang-orang musyrikin Quraisy memang sedia maklum bahawa Allah itu adalah Rabb mereka. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak kata begitu. Walaupun orang-orang musyrikin mereka bila ditanya, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tapi dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, mereka cakap tu bukan dengan yakin. Mereka cakap fi syakkin yal'abun. Mereka cakap dengan dalam keadaan ragu-ragu, bukan dengan yakin. Dalam tafsir Qurtubi disebutkan bahawa maksud ayat ini ialah mereka mengatakan Allah tu Rabb, tetapi mereka cakap tu hanya sekadar bertaklid, ikut-ikut sahaja kata-kata nenek moyang mereka bahawa Allah itu adalah Rabb. Kalau kita dah tahu macam tu, maka kita tak bolehlah kata bahawa musyrikin Quraisy mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Kan? Jadi kalau golongan Wahabi ni mereka kata golongan musyrikin Mekah mereka bertauhid dengan rububiyah, cuma uluhiyah tak ada. Tak, di sisi kita uluhiyah ke rububiyah mereka tak ada. Mereka memang tidak ada rububiyah dan tidak ada uluhiyah, tak ada, dua-dua tak ada. Sebab dalam tafsir Qurtubi sebut berkenaan dengan ayat ini, balhum fi syakkin yal'abun, kata Imam Qurtubi, mereka mengatakan bahawa Allah itu Rabb, tetapi mereka cakap tu bukan dalam bentuk yakin. Mereka cakap tu dalam bentuk syak, dan mereka cakap dalam keadaan main-main, mengejek. Jadi adakah kita nak pegang iman mereka macam tu? Taklah, pasti tidak. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah kata musyrikin orang-orang yang musyrikin ni, yang musyrikin Mekah yang telah disampaikan ajaran Islam kepada mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak boleh dikatakan bahawa mereka ni beriman dengan rububiyah. Tidak. Ya. Apa beza Rabb dengan ilah? Ilah tu sebagai sembahan kan, kalau kita translatekan dari segi bahasa lah. Rabb Tuhan. Jadi apa dari segi bahasa ialah ilah tu maknanya ma'bud, yang disembah. Rabb maksudnya yang mencipta, memelihara, yang mentadbir. Tetapi dari segi istilah tauhid, kedua-duanya tu saling melazimi, berkaitan. Maksudnya siapa yang mengakui bahawa Allah tu adalah ilah, maka secara tak langsung dia juga mengakui Allah tu adalah Rabb. Siapa yang engkar Allah tu ilah, maka dia mesti engkar Allah tu Rabb. Macam musyrikin Mekah, dia engkar Allah tu ilah sebagai sembahan mereka. Maka tak mungkin mereka percaya Allah tu Rabb, tak mungkin. Tak mungkin. Maknanya secara kita kalau sunni maknanya Rabb dan ilah tu adalah sama kan. Maknanya berkait kan, maknanya yang kita sembah tu adalah yang menciptakan juga. Ya. Okey, bal hum fi syakkin yal'abun. Dalam ni pun ada sebut, Imam Al-Alusi juga menyebutkan perkara yang sama, Maksud mereka yal'abun, bermain-main itu,
Maksudnya ialah mereka tidak mengatakan Allah tu Rabb dengan jid, dengan serius, wa iz'an, dan dengan kepercayaan. Tetapi sebaliknya mereka yaqulunahu makhlutan bihaz'in wa la'bin. Mereka cakap tu, mereka kata Allah tu adalah Rabb mereka, pencipta langit dan bumi. Itu mereka cakap dalam bentuk senda gurau dan bermain-main. Ya, sebab itu kita pun kena hati-hati dalam bab agama ni. Jangan kita bercakap dengan nada ataupun dengan tujuan senda gurau dan main-main. Sekarang ni oleh kerana media sosial rancak dan sebagainya, jadi semua orang nak bercakap, semua orang nak buat konten. Kadang-kadang mereka jadikan perkara agama ni sebagai apa? Sebagai main-main dan senda gurau. Kan? Jadi nak main senda gurau, jangan sekali-kali kita jadikan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ataupun hadis ataupun apa amalan-amalan yang datang daripada Allah dan juga Rasul, jangan dijadikan sebagai senda gurau. Kan? Dalam TikTok lah banyak TikTok kan. Ada yang dia berlakon semayang. Lepas tu dia pakaikan tudung. Pakaikan kipas tu tudung. Jadi nampak macam seolah-olah semayang berjemaah lah dengan kipas. Mana boleh macam tu? Tak boleh. Bahkan berlakon semayang pun tak boleh. Melakonkan sembahyang. Maknanya sembahyang untuk berlakon tak boleh. Kalau nak masukkan adegan sembahyang dalam filem, sebenarnya berlakon tu pun dia ada isu. Boleh ke tak boleh berlakon sebenarnya? Maknanya pokok masalah tu pun ada masalah. Pokok perkara tu, perkara asasnya berlakon tu sendiri pun dah ada khilaf. Kalau tak silap saya, kalau Syed Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari ke ataupun Syed Ahmad, berlakon ni tak kisahlah cerita baik ke, cerita tipu ke, senda gurau ke, berlakon serius ke, semua tak boleh kalau dia lah. Tapi okeylah kalau kita kata boleh berlakon, ambil pendapat yang mudah. Okey, pergi pula masalah kedua, berlakon sembahyang. Berlakon sembahyang tak boleh. Kan? Masa almarhum Tan Sri Harusani, dia pegang jawatan ni kan, pengurusi mesyuarat jawatan kuasa fatwa kebangsaan. Memang dia keluarkan fatwa bahawa melakonkan sembahyang tak boleh. Kalau nak adegan sembahyang, maka hendaklah orang tu sembahyang betul. Dengan wuduk yang betul, tutup aurat yang betul, menghadap kiblat, dengan niat yang betul, rukun, syarat, semua buat betul. Lalu dirakamkan. Bukannya berlakon waktu tahiyat akhir tak boleh. Berlakon okey kita tahiyat akhir je, tak boleh. Dia kena sembahyang betul. Sebab sembahyang bukan untuk lakonan. Tu ketegasan dia. Ketegasan Tan Sri Harusani. Tapi tak tahulah sekarang ni adakah diguna pakai sebab orang yang dah mati dah. Tak tahulah, tengok sekarang macam tak ada masalah aje berlakon. Tak berlakon. Betul. Jadi macam kan ada kita selalu TikTok dulu tengok kan. Dia semayang kan. Okeylah dia semayang. Semayang betul lah. Betul lah. Tak apa. Tapi lepas tu cucu dia masuk bawah katil kayu. Itu tu pun Jangan diviralkan lah. Benda tu ialah waktu dia berlaku tu, siapa tak tergelak kan? Kita pun tergelak lah. Dan solat tu siapa yang ambil gambar kan? Yang dia tunjuk panjat-panjat tu kan? Itulah. Macam saja-saja buat. Kalau saja memang tak boleh. Kalau dia tak sengaja, maksudnya dia rakam tiba-tiba pula hari tu tiba-tiba nak rakam dan tiba-tiba hari tu pula berlaku macam tu. Mungkinlah kan. Maka bolehlah, tapi buat apa disebarkan? Nak supaya orang sama-sama gelak. Waktu yang berlaku tu, waktu tu spontan. Mungkin orang tu memang gelak lah, orang yang ada kat situ. Cukup lah, maknanya habis kat situ lah. Tak payahlah diviralkan. Bila diviralkan, orang yang tengok jadi gelak. Ini tak boleh. Perkara agama ni tak boleh kan? Tak boleh dibuat main. Dosa. Perkara agama jangan kita buat main, tak boleh. Macam banyak lagi lah kan, hadis ke sebagainya. Dia tidaklah mensyirikkan. Dia merendah-rendahkan syiar Islam. Kan? Merendah-rendahkan syiar Islam ni tak boleh. Kalau sampai menafikan, itu ya boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Kan kita pernah sebutkan sebelum ni kan, beberapa kisah orang yang menjadikan agama ni sebagai senda gurau kan. Antaranya kisah pada zaman Imam Abu Daud As-Sijistani, pengarang Sunan Abi Daud. Jadi ketika beliau ni
beramai-ramai hadir dengan kawan-kawan yang lain, nak menghadiri satu majlis hadis. Imam budak ni orang hadis lah. Jadi ketika mereka ni bergerak beramai-ramai nak menghadiri, nak menuju ke majlis hadis, ada seorang lelaki dia kata apa? Dia kata hati-hati, jangan sampai kamu terpijak jangan sampai kamu terpijak sayap malaikat. Dia cakap tu kerana apa? Menyindir dan mempersendakan hadis. Bahawasanya Allah malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu atas dasar redha kepada perbuatan mereka. Malaikat suka dengan perbuatan mereka. Jadi lelaki dia kata, baik-baik, jangan sampai terpijak. Selepas dia cakap tu, terus dia kakinya jadi lumpuh dan dia terjatuh. Dia jatuh. Dalam kisah yang lain, dalam tafsir ayat terakhir daripada surah Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima imma'in, kan. Dalam tafsir Al-Jalalain dan juga tafsir At-Tahrir wa Tanwir Imam Ibn Ashur, dan juga tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Banyak tafsir lain pun ada sebut. Mungkin ada seorang lelaki dia mempersendakan ayat itulah. Ayat tu kata, kalau katakanlah jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan air yang kamu ada di bumi ni semuanya kering kontang, maka siapakah lagi yang boleh mendatangkan air yang memancar? Kan? Siapa yang boleh datangkan air yang banyak lagi selain daripada Allah? Maka lelaki ni kata, selagi ada kapak, ada cangkul, aku boleh keluarkan air. Dia kata. Lepas dia cakap tu, buta mata dia. Buta mata dia. Ada satu lagi kisah, saya tak ingat. Ada lagi kisah, lupa dah. Ni, yang tu yang masuk tangan tu. Allah Akbar. Seorang lelaki dia dengar, kisah ni ada dalam Bustanul Arifin, karangan Imam Nawawi. Seorang lelaki dia dengar hadis Nabi SAW kata, idza bata ahadukum idza staiqadha ahadukum fala yaghmiz yadahu fil ina fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Apabila salah seorang di antara kamu bangun pada waktu pagi, janganlah dimasukkan tangannya itu dalam bekas yang kecil, kan, baldi dan sebagainya yang tak cukup 2 kolah. Jangan dimasukkan tangan ke dalam bekas, kerana dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Maka lelaki ni berkata dengan bongkak, dia kata, apa pula tak tahu? Saya tahu pada waktu malam tangan saya di mana. Kan, dia kata, saya tahu tangan saya di mana. Apa masalahnya? Esok paginya, malam tu dia tidur. Esok paginya dia bangun, tangannya tu masuk dalam lubur. Tangannya tu berada dalam luburnya, tak tahu macam mana. Macam mana nak keluarkan tu. Tak pasal-pasal kena Caesar, kan, masuk buat bersalin. Itu semua akibat lah orang yang bermain-main dengan Quran, dengan hadis. Dan sekarang ni banyak berlaku. Na'udzubillah min zalik. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fartaqib yauma ta'tis samaa'u bidukhanim mubin. Maka tunggulah pada hari di mana langit akan membawakan asap yang jelas. Kerana ayat inilah dinamakan surah ni sebagai surah Ad-Dukhan, kerana disebutkan tentang asap. Nanti insya-Allah pada minggu akan datang kita akan terangkan, asap yang dimaksudkan ni apa sebenarnya. Apakah maksudnya asap itu ialah satu azab yang sudah berlaku sebelum ini, Quran hanya mengisahkan apa yang berlaku, ataupun asap ni adalah satu yang akan berlaku pada akhir zaman. Itu dia ada khilaf. Nanti kita akan sebutkan insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi di sini pada minggu yang untuk minggu ni cukup sekadar ni insya-Allah. Kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dapat kita mengambil manfaat, kita amalkan dan kita sampaikan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah ya bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tepat.